Assalamualaikum. Nama diberi Muhammad Amami Ikram bin Abdul Halim. Nombor matrik 08 DPB 19F1079. Subjek Facilities Management. Case Study. Sekarang saya akan menunjukkan bahagian-bahagian di dalam rumah. Seperti yang kita lihat, ini adalah gambar parking letak kereta. Yang kedua ini ialah ruang tamu untuk rumah sewa TTDI. Ini ialah dapur bagi rumah sewa ini. Seterusnya ini ialah bilik pertama. Sorry, maaf Wan agak bersepah sikit. Bilik kedua. Ini adalah bilik yang ketiga untuk rumah sewa. Ini ialah bilik yang keempat. Kita habis dengan bilik. Terus kita lanjut kepada tandas. Ini tandas pertama. Tandas ini berada di atas. Tandas yang kedua ini berada di bawah. Di bawah, tingkat bawah. Tandas yang ketiga ni dia berada di tingkat atas, di dalam bilik. Mari kita pergi ke bahagian slide pula kita pada hari ini. Ini adalah plan rumah sewa di TTDI Jaya daripada atas. Seperti yang kita dapat lihat plan rumah sewa ini. Anjung kereta iaitu parking kereta ada bahagian dapat. Ruang tamu iaitu ruang tamu dan ruang makan tempat yang sama. Lepas tu kita ada dapur satu, bilik air. Ini di tingkat bawah ya. Kita beralih ke tingkat atas. Bilik tidur kedua, bilik tidur ketiga. Bilik air ada dua. Ini bilik tidur utama. Bilik tidur master, selalu orang panggil ini adalah bilik tidur utama. Latar belakang rumah. Panjang rumah ialah 11,700 mm. Lebar rumah adalah 6,096 mm. Keluasan rumah 713,23200 mm per kuasa 2. Rumah ini terdiri daripada 2 ruang tamu, 1 ruang makan, 1 dapur, 4 bilik tidur dan 3 bilik air. Rumah ini mempunyai 2 tingkat dan di luar terdapat anjung kereta dan motosikal. Yang seperti saya tunjukkan tadi gambar di luar ada parking. Masalah yang terdapat di dalam rumah. Terdapat beberapa masalah yang dapat dikenal pasti di dalam rumah ini dari berbagai aspek seperti masalah awam, mekanikal dan juga elektrik. Kita pergi ke masalah yang pertama, masalah dari aspek awam. Masalah yang pertama ialah dinding yang retak. Seperti kita dapat lihat di dalam gambar. Jika kamu membeli batu bata dengan kualiti kurang baik, hal ini adalah penyebab utama dari retaknya dinding. Batu bata dan perekat dengan kualitas yang kurang baik boleh mengakibatkan pecahnya pasangan bata. Hal ini bisa menjadi penyebab utama dari retaknya plaster dan acuan dinding yang menutupi pasangan tersebut. Acuan dan plaster. Inilah beberapa penyebab mengapa plaster atau acuan pada dinding retak. Acuan dikerjakan sebelum plaster kering dengan sempurna atau proses penyusutannya belum selesai. Yang kedua, takaran campuran plaster atau acuan tidak sesuai dengan ketentuan. Yang ketiga pula, acuan menggunakan simen yang biasa saja. Seperti yang kita lihat, masalah yang kedua dari aspek awam ya. Shielding yang rosak akibat terkena air. Yang sebelahnya adalah shielding yang berlubang sebab dia boleh buka tu kan. Itu boleh menyebabkan tikus semua tu. Mana-mana kerosakan atau kesan air akan kelihatan jelas dengan perubahan warna atau tumpuk kekuningan. Ini mungkin disebabkan oleh kebocoran dari air hujan atau kelemahan sistem perpaipan dan kekalisan air. Tanda-tanda ini menunjukkan 2 perkara. Yang pertama, terdapat masalah resapan air.
Yang kedua ialah mungkin berpunca dari kerosakan yang telah diperbaiki tetapi berulang kembali. Jalan terbaik adalah dengan memaklumkannya terus kepada pemilik atau ejen dia. Okey, kita boleh terus berhubung kepada pemilik atau ejen untuk membaik pulih, atau kita boleh menggunakan, kalau masalahnya kita boleh menggunakan plaster untuk ni. Okey. Lantai kayu yang rosak atau pecah. Terdapat dua jenis paket, solid dan tereka bentuk. Paket pepejal diperbuat daripada kayu yang padat, manakala yang tereka bentuk adalah gabungan lapisan pelbagai jenis kayu. Walau bagaimanapun, pastikan anda tidak tertipu dengan paket yang nampak sahaja mewah dan mahal. Untuk menguji kerosakan air di lantai kayu, cuba berjalan tanpa kasut di atas permukaannya dan kenal pasti bahagian yang tidak sekata. Ianya semudah itu. Kayu yang rosak biasanya nampak buruk, kusam dan mengelupas seperti di dalam gambar ini. Situasi ini tidak sama seperti barang antik yang semakin lama semakin berharga. Puncanya, ia tertanggal apabila terkena air dan pecah apabila menampung sesuatu yang terlalu berat. Okey, kita beralih kepada aspek masalah dari aspek mekanikal. Kipas yang tidak berfungsi. Kebiasaannya, kapasitor kipas tersebut telah rosak. Sila kita boleh gantikan dengan yang baru mengikut kadaran yang sesuai. Kita boleh bawa sampel lah ke kedai untuk lebih mudah untuk kita baiki tu. Kita boleh tanya kedai apa yang ni. Di dalam kipas tersebut tersembunyi satu tudung kap bawah yang berwarna hitam yang mempunyai dua terminal, dan juga mungkin berlaku kerana alat perlindungan main switch MCB, ELCB. Kes begini dah tidak boleh diselesaikan lagi kerana motor telah rosak. Dinasihatkan tukar baru. Dia ada faktor lain seperti kapasitor rosak. Kapasitor kita boleh gantikan dengan baru. Itu akan menjadikan lebih mudah. Okey, yang kedua masalah dari aspek mekanikal ialah lampu yang malap. Puncanya, lampu digunakan terlalu lama dan menyebabkan suhu meningkat. Sekiranya ia digunakan setiap hari tanpa ditutup dalam keadaan lama, ianya akan membuatkan starter menjadi lemah. Sekiranya starter lemah, ianya boleh ditukar. Ada juga menyebabkan mentol terbakar. Hal ini menunjukkan lampu rumah ini tidak perlulah digunakan pada waktu cerah, macam waktu siang ke apa ke. Itu akan menjadikan pembaziran lah. Hal ini akan mendatangkan baiknya juga. Bil elektrik rumah juga tidak terlalu tinggi dan dapat menjimatkan tenaga elektrik. Maaf ya puan. Okey, seterusnya dari aspek mekanikal ialah mesin basuh yang tidak berfungsi. Okey, antara jenis kerosakan mesin basuh yang biasa dialami pengguna, contohnya mesin basuh tidak boleh dihidupkan. Selalu keluar air daripada mesin. Air tidak masuk dalam mesin basuh. Mesin basuh tidak berpusing semasa membasuh. Mesin basuh bergegar semasa membasuh dan lain-lain lagi. Masalah yang dihadapi rumah ini ialah mesin basuh tidak boleh dihidupkan. Ini menyebabkan kesukaran kepada penghuni rumah ini untuk membasuh pakaian. Puncanya ialah kapasitor mesin basuh yang telah rosak. Okey, kita beralih ke masalah dari segi aspek elektrik. Yang pertama ialah plug terbakar. Punca berlakunya plug terbakar ialah penggunaan elektrik melebihi voltan yang ditetapkan di sesuatu rumah. Contohnya apabila menggunakan dryer baju di extension. Extension tidak boleh menampung elektrik yang digunakan dryer baju. Selain itu, double socket juga merupakan punca utama plug terbakar. Sekiranya lama kelamaan menggunakan, overheating akan membuatkan plug rosak. Kita tahu kan yang dryer baju ni dia menggunakan elektrik yang tinggi. So extension dia akan membelah bagikan. Mungkin ada orang charge handphone di sebelah, menggunakan sereka di sebelah.
So benda ni akan menyebabkan ianya lagi mudah terbakar. Okey, seterusnya ialah meter fuse yang tidak berfungsi. Punca meter tidak berfungsi mungkin disebabkan sistem wayar di dalam fuse tidak sempurna. Hal ini boleh diselesaikan dengan memanggil juru elektrik supaya mengelakkan dari sebarang kemalangan. Kita perlu memanggil orang yang lebih mahir dalam bidang macam ni supaya kita dapat mengelakkan kemalangan. Contohnya kita dapat tahu kan yang renjatan elektrik ni terlalu bahaya semua. So kita perlukan orang yang lebih berpengalaman dalam bidang macam ni. Okey, saya akan beralih kepada anggaran kos penggantian peralatan yang rosak. Okey, nail free glue. Kuantiti 1, anggaran harga RM15. Wall plaster. Kuantiti 1 yang kita untuk beli lah. Ni kuantiti ni macam kita beli anggaran yang untuk dibuat tu lah. RM16. V-Touch. Kuantiti dia 1 juga. Harga dia RM30. Kapasitor kipas 1 juga. RM5 satu. Philips 18 watt. Ini adalah starter bagi lampu kan. Kuantiti 2 sebab 2 lampu yang malam. So RM1, RM10. Kalau dibelikan 2, RM20. Kapasitor mesin basuh kita perlukan 1 saja. RM17. Okey, seterusnya soket plug. Kita perlukan 2. RM5 satu, so akan jadi RM10. Okey, seperti yang kita dapat lihat gambar-gambarnya. Nail free glue. Ini adalah fungsinya adalah menampal dinding yang retak. Maaf. Wall plaster, menampal ceiling yang retak. V-Touch, menampal lantai kayu yang tertanggal. Kapasitor kipas, membaiki kipas. Okey, Philips 18 watt menggantikan motor lampu. Ni starter lampu. Okey. Kapasitor mesin basuh, membaiki mesin basuh. Soket plug, menggantikan soket dari yang terbakar. Okey, sekarang kita akan beralih kepada laporan pengurusan kewangan bagi anggaran keseluruhan kos pembaikan peralatan yang rosak dan anggaran kos untuk tahun hadapan. Okey. Kita ada bahagi kepada 5. Kategori pembaikan dan penerangan, harga, jumlah tahun semasa, anggaran jumlah tahun hadapan. So dari segi aspek awam, dinding retak, pembaikan dan penerangan dia. Menampal plaster pada retakan tersebut atau gam yang kita ni. Harganya dalam lingkungan RM15. Okey, seterusnya ceiling yang rosak akibat terkena air dan berlubang. Letakkan gam atau kapur supaya ceiling dapat dibaik pulih. Harganya dalam RM16 seperti kita bincang di atas. Seterusnya, lantai kayu yang pecah. Lekatkan serpihan lantai tersebut dengan gam. RM30. So jumlah untuk aspek awam kita perlukan dalam RM61. So anggaran jumlah tahun hadapan ini bermaksud apabila menjelang tahun hadapan mungkin dalam 15% lagi akan rosak atau apa. Saya jangkakan macam tu. So kita tak dapat jangka benda ni. Ini adalah anggaran saja. So kita sudah siap kira-kira 61 tolak 15% daripada RM61. Kita mendapat RM51.85. Itu hanya anggaran sahaja. Okey, dari aspek mekanikal. Kipas yang tidak berfungsi. Kita menukar kapasitor kipas. RM5. Okey, lampu yang malap. Menukar mentol atau starter yang baru, RM10. Mesin basuh yang tidak berfungsi. Menukar kapasitor mesin basuh, RM17. So anggaran dalam semua ini adalah RM32. So macam biasa kita anggarkan 15% untuk tahun hadapan, 32 RM32 tolak 15%, kita akan dapat RM27.20. So dari aspek elektrik pula, plug yang terbakar.
membeli soket yang baru, RM5. Meter fuse elektrik yang tidak berfungsi, memanggil juru elektrik untuk membaiki, RM30 anggaran. So kita perlukan untuk elektrik RM35. So untuk tahun hadapan 15% macam biasa. So ianya akan menjadi RM29.75. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.